Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 63 baris atas sekali. Surat 63 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sebab murtad 3 perkara. Sebab murtad, sebab yang menjadikan seseorang terkeluar daripada agama. 3 perkara, 3 sebab yang disebut sebagai asbabur riddah, dipanggil asbabur riddah, sebab-sebab menyebabkan terkeluar daripada agama. Sama ada batal Islam ataupun batal iman. Sebab agama merangkumi Islam dan iman. Kemudian ihsan adalah untuk menyempurnakan agama. Untuk sah agama Islam dan iman. Untuk sempurna agama ihsan. Untuk sah agama Islam dan iman. Untuk sempurna agama adalah ihsan. Yang mana di awal kitab Pati Paridah ni didatangkan apa dia agama. Agama perhimpunan hukum hakam daripada Allah yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan, kebahagiaan hamba di dunia dan di akhirat. Itu agama. Kemudian agama hukum hakam daripada Allah yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merangkumi 3 perkara yang dipanggil 3 rukun agama. Islam, iman dan ihsan. Cuma untuk sah agama Islam dan iman, untuk sempurna agama adalah ihsan. Ihsan adalah ihsan adalah melakukan kebaikan. Di ihsan, di hasuna yahsunu, husnan tu asal dia baik. Ihsan, ahsana yuhsinu ihsanan, buat baik. Ihsan ni maknanya buat baik. Apa dia buat baik? Mengerjakan suruhan Allah zahir dan batin, dan meninggalkan larangan Allah zahir dan batin. Itu panggil buat baik. Buat baik ni mengerjakan suruhan zahir dan batin. Zahir semayang tak tinggal, tapi batin hati ikhlas, tidak ada syukur, tidak ada taubah, tidak ada. Itu bukan buat baik. Itu hanya menyamar sahaja buat baik. Buat baik yang sebenar mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Bukan hanya meninggalkan larangan zahir. Zahir ditinggalkan,
Hak batin, riak, ujub, takabur tidak ditinggalkan. Itu bukan buat baik. Ginilah kita kata orang yang berjudi, orang perkara baik gitu. Orang minum arak bukan orang baik. Sebab apa? Dosa besar tu. Jadi macam mana dengan orang riak, ujub, takabur, hasad yang sama dosa besarnya? Buat baik gitu. Buat jahat lah. Tapi tak nampak. Menzahirkan berpura-pura buat baik, tapi menyembunyikan hakikatnya adalah orang yang jahat. Jadi ihsan ni buat baik dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin dan meninggalkan larangan zahir dan batin. Hak inilah yang akan menyempurnakan Islam dan iman. Ihsan ni akan menyempurnakan Islam dan iman. Iman akan bertambah sempurna, bertambah kuat, bertambah mantap, bertambah tebal. Ni dengan ihsan, dengan pengabdian diri kepada Allah. Ihsan Nabi sebut anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah, itu ihsan. Mengabdikan diri akan Allah tu mengerjakan suruhan zahir dan batin, sempurna ilmu fadha'il fiqh dan tasawuf, meninggal kalangan zahir dan batin, sempurna ilmu fadha'il fiqh dan tasawuf. Itu mengabdikan diri akan Allah. Tapi kalau buat semayang tapi tanpa ilmu, itu bukan mengabdikan diri akan Allah, itu bukan. Itu hanya lakon-lakon sahaja. Jadi mengabdikan diri akan Allah inilah yang akan menyempurnakan Islam dan iman. Tiba-tiba semayangnya tidak, orang Islam lagi. Iman dia belum batal lagi. Tetapi Islam, iman yang derhaka. Sebab tidak ada ihsan. Adapun Khawarij meninggalkan kewajipan dan mengerjakan kejahatan, maka Islamnya batal, imannya batal. Itu Khawarij. Itu bukan ahli sunnah. Khawarij, dia orang Islam yang beriman, tapi meninggalkan kewajipan ataupun mengerjakan perkara dilarang, maka Islam dan iman jadi batal, kafir, kekal neraka selama-lama. Itu Khawarij. Kita ahli sunnah wal jamaah, orang Islam yang beriman, yang sah iman, yang lengkap keenam-enam rukun iman. Tiba ada kewajipan yang ditinggalkan, ada larangan dikerjakan. Islam dan iman dia tidak batal, tapi Islam iman yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam dan iman, nak sempurna agama ihsan. Jadi nak bicara perkara-perkara yang menyebabkan terkeluar daripada agama, riddah. Mana apa ni? Batal Islam dan juga batal iman. Jadi murtad. Dia murtad ni orang. Tapi sini disebut sebab murtad. Kalau nak cerita kok, sebab riddah lah asal dia. Asbabur riddah. Sebab-sebab menyebabkan terkeluar daripada agama, batal Islam, batal iman. Yang terkeluar daripada agama ni, tuang tu panggil murtadun. Tuang dia murtad. Yang kita nak bicara ni adalah sebab riddah. Sebab riddah. Berlaku sebab riddah ni, orang tu, tuang dia panggil orang yang riddah, tersebut sebagai murtad. Contoh ginilah. Islam, orangnya Muslim. Iman, orangnya mukmin. Riddah, orangnya murtad. Apa dia Islam? Bicara bab Islam. Takrif Islam, rukun Islam. Apa dia iman? Di awal kitab Fatih Faridah. Takrif iman, rukun iman. Ada ni cerita Islam, cerita iman. Orang yang lengkap rukun Islam, Muslim. Orang yang lengkap rukun iman, mukmin. Tapi bicara apa tu? Bicara Islam dan rukun Islam. Bukan bicara Muslim dan rukun Muslim, bukan. Bicaranya
apa dia takrif iman dan apa dia rukun iman. Bukan takrif mukmin ataupun rukun mukmin, bukan. Jadi Islam, rukun Islam, iman, rukun iman. Riddah, asbabur riddah, sebab-sebab menyebabkan jadi riddah. Orang yang lengkap rukun Islam dipanggil Muslim. Orang yang lengkap rukun iman dipanggil mukmin. Orang yang berlaku asbab riddah yang 3 ni, orang tu dipanggil murtad. Itu hak asal bahasa Arab dia gitulah. Riddah 1, murtad 1. Tapi kalau nak kira betul sini kok, sebab riddah lah. Tapi tak apalah. Sebab murtad 3 perkara. Batal agama, batal Islam, batal iman. Jadi riddah, orang tu jadi murtad. Yang mana murtad ini adalah sebesar-besar bagai kafir. Kafir banyak jenis, tapi murtad lah yang paling besar sekali, yang paling keji sekali, yang paling berat sekali. Yang mana orang yang murtad ini akan terbatal sekalian amalan dia, habis batal. Amal ibadah terdahulu jadi batal. Kemudian dia bertaubat kembali, maka amal yang dilakukan sebelum murtad akan dikembalikan, tapi pahala tidak dikembalikan. Sebelum murtad dia ada amal. Nak sah amal, kena ada Islam dan iman untuk sah amal. Kemudian nak sah amal, nak sah semayang, kena ada ilmu fiqh contohnya. Kemudian berpahala. Sebab semayang, puasa, zakat, haji dia comel fiqh serta hati ikhlas, maka berpahala. Sah amal serta berpahala. Kalau fiqh akidah dicomel, fiqh dicomel, semayang disah, puasa disah, zakat disah, haji disah, tapi hati tidak ikhlas, maka terbatal pahala. Tapi amal ada, pahala batal. Amal ada, pahala batal. Tak ada lah bekal akhirah sebab pahala batal. Lepas tu amal tu ada faedah apa? Amal tu tertunai kewajipan, tak kena qada kembali. Maknanya dosa tinggal semayang tak ada, dosa tinggal puasa tak ada, dosa zakat tak bayar tak ada, dosa tidak mengerjakan haji tak ada. Yang ada dosanya riak, tidak ikhlas dalam melakukan amal. Kalau tak semayang, itu lagi berat lah tunya. Dosa tinggal semayang. Sekarang dia semayang, dia puasa, dia berzakat, dia mengerjakan haji, iman dia, akidah dia comel, fiqh dia comel, sah amal, tertunai kewajipan. Kalau tidak sah, belum tertunai kewajipan, kena qada kemudian. Bila sah saja tertunai kewajipan. Ada pahala ke tidak, Tuan terima ke tidak, tu pergi kepada keikhlasan. Gini lah contoh. Dia pergi Mekah, pergi kerana orang satu hal. Dia pergi Mekah dengan sumber yang haram. Contohlah, dia main nombor ekor, naik nombor ekor, hok boleh hadiah banyak. Contohlah. Kan dia nombor ekor ni kan ada hadiah banyak tau. Hadiah dia tak sama lah. Nombor 1 hadiah lain tau, nombor 2, nombor 3. Kalau bandar-bandar besar dululah, dulu tu, orang jual apa? Mapipo ke apa? Mapiau. Jual tipik light zaman dulu, ada dah zaman dulu, tapi jual keputusan nombor ekor. Mapiau. Tajik bandar-bandar dululah. Kali ni kan ramai orang jual tepi light kan. Zaman dulu ada dah orang jual gitu, jual kertas tu, keputusan nombor ekor, gitulah tau. Mapiau ke apa nama adalah dianya. Dia ada hadiah besar. Dia boleh hadiah banyak. Dia pun pergi Mekah. Sah dah haji dia? Haji dia sah. Kalau akidah dia betul, fiqh dia betul,
rukun syarat haji dia sempurna, sah haji. Ada syarat haji dengan sumber yang halal? Ada? Tak ada. Haji dia sah. Tuan terima ke tidak? Dengan duit haram gitu tu. Itu yang kedua. Ada ni. Samalah. Semayang dok tinggal. Riba, rasuah dok tinggal. Menzalimi orang, rapah hati orang, tipu orang dok tinggal. Makna sumber kehidupan dia dengan sumber yang haram. Semayang dia semayang, puasa dia puasa. Semayang puasa dia akidah betul. Pekoh betul. Sah tak semayang puasa dia? Sah. Tuan terima ke tak? Buat itu yang kedua pula. Kalau tuan tak terima, sah buat apa? Apabila sah sahaja, tertunai kewajipan. Bertaubah kemudian, tak kena qada balik lah sebab tertunai kewajipan. Tapi pahala tak ada lah. Nak pahala kena pergi Mekah semula lah. Nak pahala kena pergi Mekah semula kalau nak pahala. Tapi kalau pergi Mekah semula pun tak sama dah pahala. Sebab dia akan dapat pahala haji sunat. Hari itu dia pergi haji wajib, tapi tak ada pahala sebab dengan duit haram. Maka tak ada pahala. Pahala haji wajib tak ada. Dia bertaubah kemudian tertunai dah kewajipan haji sekali seumur hidup tu. Tapi tak puas hatilah. Sebab apa? Dah tuan tak terima, tak ada pahala sebab pergi Allah dengan duit haram, nasabah. Lepas tu dia pun pergi semula. Pergi semula tu haji umrah apa? Haji umrah kali yang kedua. Bila haji umrah kali yang kedua, pahalanya apa? Pahala haji umrah sunat, bukan haji umrah wajib. Tu kan? Rugilah. Tapi macam mana kalau nak dapat pahala haji umrah yang wajib juga? Sebab dia hak wajib sah dah. Hak pergi pertama tuan tak terima sebab apa? Daripada sumber yang haram. Kalau pergi kali yang kedua, haji umrah sunat, boleh pahala sunat, bukan boleh pahala haji umrah yang wajib. Jadi macam mana nak dapat pahala haji umrah yang wajib juga? Kita tahu adik-beradik kita hak dah pergi Mekah lagi tu, kita beri duit kita ke dia? Adik-beradik kita, berapa adik-beradik ke? Hak paling mudah adik-beradik lah, orang lain lagi berat. Tapi adik-beradik pun sayang nak beri. Ni kita sebut adik-beradik. Hak paling hak paling mudah lah. Kalau mudah lah. Kalau kata kalau beri orang lain, okey je. Tapi apa sebut adik-beradik? Hak paling mudah. Tak ui-ui beri pada adik-beradik. Hak tak pergi Mekah lagi tu, kita beri duit belanja secukupnya. Dia pun pergi Mekah menunaikan haji yang wajib. Dia boleh pahala haji wajib. Kita duduk di rumah ni, duduk senang-lenang di rumah ni, boleh pahala haji wajib, pahala haji umrah yang wajib yang sama, tak ada kurang pun. Boleh pahala haji umrah yang wajib. Kalau gitu kita boleh pahala haji umrah wajib sama-sama. Kalau kita atau orang tak pergi lagi, lah tahun ni atau adik tu, tahun depan atau adik lain pula, tahun depan lagi atau pula anak beranak. Tapi tak glamour lah. Ada ni, tak glamour. Pergi Mekah berapa kali je? Sekali je. Sekali. Saya 3 kali 4 kali dah, tahun depan nak pergi pula. Ni. Glamour ni. Jumpa orang, Allah baru balik. Orang tak tanya pun. Dah bukan kena molek pun. Ada ke, tak ada ke, hidup ke, mati pun kita tak tahu dianya. Tapi nak ceritanya, baru balik Kalau orang tanya, lama tak nampak. Gimana? Sebab kenal. Ahli jemaah sama ke sebab kenal. Lama tak nampak, gimana? Pergi Mekah. Gitulah. Ada ni. Ni dak ni, tak ada pasal-pasal. Baru balik.
Dia haji gimana? Pergi umrah. Lepas tu selepas nak pergi pula. Ceritalah banyak-banyak. Sebab malaikat belum catat lagi. Kalau dia pergi Mekah tu. Malaikat tak catat lagi. Cerita banyak-banyak korang. Ceritalah banyak-banyak korang. Ni orang seumpama ni. Ramai gini ya. Ramai pesen ni. Dilema lah. Tapi kalau pergi sekali. Atau adik-beradik. Atau. Orang tak tahu. Hati terjaga. Keikhlasan terjaga. Orang tak tahu. Tapi. Boleh pahala haji umrah wajib. Pahala haji umrah wajib. Pahala haji umrah wajib. Apa ada ni? Lepas tu. Rehat di rumah je. Tak ada penat-penat pun. Tapi boleh pahala haji umrah yang wajib. Hak pergi duduk iktikaf di masjid ke, berjemaah di masjid ke, belanja dia. Dia berjemaah di rumah, semayang di rumah, semayang di Masjidil Haram. Main di tanah haram Mekah, 100,000 kali ganda boleh pahala. Dah dia boleh pahala duduk rumah. Ada ni. Hak tu baru cerdik. Ada ni. Waktu baru cerdik. Ada orang beramal seumpama tu. Saya 10 tahun dah rasanya. 10 tahun dah. Tapi nama tak naik lagi. 10 tahun dah. Orang beri 12,000 untuk pergi Mekah. Simpan tabung haji. Tapi dah tak panggil lagi. Orang yang tak ada hubungan keluarga pun. Orang yang tak ada hubungan keluarga pun. Iwi 12,000 untuk pergi Mekah. Ada ni. Orang kaya. Orang rumah papang sahaja. Orang rumah papang. Rumah kapung. Bukan rumah papang rumah buruk. Bukan. Tapi rumah papang rumah kapung. Orang biasa sahaja. Rumah papang, rumah kapung sahaja. Ada ni. Berapa? Pergi Mekah. Ambil haji. Kalau saya sebut tadi ni, adik-beradik. Pergi ke adik-beradik lah. Kalau pergi ke mak ayah tu, tu biasa orang buat tau. Dia ada duit, dia pun atur mak ayah dia. Dia atur mak ayah dia mengerjakan haji dan umrah. Lepas tak nak ni, boleh pahala wajib, haji umrah wajib lah. Sepenuhnya. Digi sekali dengan mak ayah dia. Tapi belanja dia belaka. Berapa pahala haji wajib boleh ke dia? Pahala haji wajib dia. Pahala haji wajib ayah dia. Pahala haji wajib mak dia. 3 pahala haji wajib boleh ke dia. Ada? Ada ni. Tapi kalau beri duit ke mak ayah buat haji umrah tu biasa je tu. Itu biasa je. Orang buat gitu. Dah, mak ayah gidah. Kita gidah, mak ayah gidah. We adik-beradik lah. Dah untuk dapat pahala haji umrah yang wajib. Pasal cerita tadi, orang yang pergi kali pertama wajib itu dengan sumber yang haram. Dia pergi pula kali kedua, bolehlah pahala haji umrah, tapi pahala haji umrah yang sunat. Jadi untuk sah satu, untuk dapat pahala satu. Apabila murtad saja wa'liyazabillah, terbatal amal, terbatal pahala. Dua-dua batal. Dua-dua batal. Kalau dimati dalam keadaan riddah, maka kekal neraka selama-lamanya. Dalam ayat wa man yartadda an dinihi fayamut fahuwa kafirun. Apa ayat tu tak ingat, tak mari. Mereka yang murtad pada agama, dia mati dan kerana dia kafir tu. Tu memang terbatas segala-galanya, tak ada, kekal neraka selama-lamanya. Adapun dia murtad, kemudian dia bertaubah kembali. Dia bertaubah kembali, hak amal yang terbatas, pahala tak ada lah. Amal terbatas, pahala tak ada. Bila dia bertaubah kembali, amal ini dikembalikan. Amal sebelum murtad dikembalikan. Dengan bahawa semayang, puasa, zakat, haji yang ditunaikan sebelum murtad tidak wajib diulangi. Maknanya lepas dia murtad, dia ada tak kewajipan haji?
kewajipan haji sudah tertunai. Sebab dia pergi Mekah dah sebelum murtad. Dah kata dia murtad, batal habis, batal amal, batal pula amal, dan dia bertaubat kembali, amal tu datang semula. Ada balik haji tu. Tapi pahala tak ada. Kalau dia nak pahala, nak pahala pula, nak pahala apa? Nak pahala haji umrah sunat, dimulalah. Nak pahala haji umrah wajib, atau orang lain pergi. Sebab apa? Sebab haji sebelum murtad ni hanya ada amal saja, tertunai kewajipan, tapi tak ada pahala. Itu dua perkara situ tu. Orang murtad, kedua-duanya terbatal amal dan pahala amal. Mana ni? Jadi selain daripada belajar molek berkaitan dengan agama Islam, iman dan ihsan, fardu ain kena belajar asbabur riddah, sebab-sebab yang menyebabkan jadi murtad. Ini masalah lain lah. Orang berpuasa, semayangnya tidak, macam tu. Amal disah ke tidak, berpahala ke tidak. Dia berpuasa tapi semayangnya tidak. Puasa dia, akidah dia betul, pekoh puasa dia betul, sah puasa, tertunai kewajipan puasa, tak kena qada. Pahala ada ke tidak? Sebab dia puasa ni ikhlas, semayang tidak, tapi dia puasa betul, pekoh dia puasa, rukun sempurna, hak batal-batal dia pun tahu, dia tak buat, sah puasa. Adalah pahala, kita kata sikit sebanyak. Sebab untuk sah puasa bukan syaratnya semayang. Tapi kalau adalah pahala puasa sebanyak, nak letak pahala di mana? Tiang agama tak ada, gitu lah. Pahala adalah, kita kata, sebab dia ikhlas puasa tu, bukan kena orang. Tapi semayangnya tidak. Pahala puasa ada, sikit-sikit kodoh-kodoh. Nak letak mana pahala puasa kalau semayang tak ada? Dia bertaubat kemudian dengan dia sembahyang, mendirikan semayang, maka pahala puasa terdahulu ni akan segera tercatat. Sebab apa? Sebab ada tiang agama. Dia gitu. Faham tak? Tak semayang jelas. Macam mana kalau semayangnya tidak sah? Sama lah juga. Pahala puasa nak letak mana? Pahala zakat nak letak mana? Pahala haji nak letak mana? Kalau semayang tidak sah, walaupun semayang rajin sekalipun, semayang sah, akidah salah, lepas tu pahala nak ada mana? Ni jelas dia tak semayang. Tapi ni saya biasa peringat ni, tiap-tiap tahun. Sebab ramai orang perangai puasa tapi tak semayang. Ada orang pula, kamu tak ada faedah puasa sebab kamu tak semayang. Ni karuk, salah gitu. Puasa kewajipan yang lain, sembahyang kewajipan yang lain. Dia sudah menunaikan kewajipan puasa, jangan kosek bab puasa tu. Nasihat kenapa tak semayang. Tiba-tiba tak payah puasa lah kamu. Lepas tu tinggal puasa pula selesai lagi. Sembahyang ditinggal dah. Lepas tu tinggal puasa pula. Tu syaitan orang panggil. Dia pergi kosek bab puasa, jangan kosek bab puasa. Jangan sentuh bab puasa. Alhamdulillah, puasa kamu bagus, tapi jangan tinggal semayang. Ini doa. Tak payah puasa lah kamu. Dia pun tak puasa. Siapa di padang mahsyar, kenapa kamu tak semayang? Tak ada alasan lah, kena hukum dianya. Kenapa kamu tak puasa? Sebab ayah haji tu beritahu saya tak payah puasa. Ayah haji tu kena seorang lagi. Ada orang cakap gitu, kamu tak semayang, tak payah puasa. Kenapa? Bila tak puasa pula nak bayar zakat. Zakat apa kamu? Puasa tak? Zakat pula tinggal. Gitu. Badan ni. Dia pilih dia puasa sah. Kalau ada pahala, tak dicatat sebab dia tidak ada tiang agama. Kemudian dia pun bertaubat di semayang. Pahala tu akan dicatat. Cuma yang kita nak kena nasihatnya, semayang kamu ni, apa benda tak semayang ni? Tu. Bila puasa tak dok pula zakat fitrah. Kamu nak bayar zakat fitrah, puasa kamu dok.
Akhirnya semayang dok asalnya, naik kepada puasa pun tidak. Akhirnya zakat fitrah pun tak bayar. Berapa kewajipan ditinggalkan? Dia puasa, zakat fitrah dibayar, berpahala, semayang dok. Ni kita tekan khas semayang. Maka nak letak pahala puasa di mana, nak letak pahala zakat fitrah di mana kalau tidak semayang? Alhamdulillah kemudian bertaubah, apa itu akan dicatat. Ada ni. Satunya sah amal, satunya pahala amal. Bila murtad saja terbatal amal dan terbatal pahala amal. Sebab murtad 3 perkara. Asbabur riddah, sebab-sebab menyebabkan menjadi terkeluar agama, 3 perkara. 1, i'tiqad yang salah. Dia i'tiqad yang salah ada 2. Ini i'tiqad yang salah yang kafir ijma' ulama. Sebab dia ada i'tiqad yang salah, tetapi tidak kafir ijma' ulama. Mu'tazilah i'tiqad yang salah belaka tu, tapi tidak kafir ijma' ulama. Ni sebab murtad yang pertama. I'tiqad yang salah ni hak kafir ijma' ulama, imam tidak sah, sembahyang puasa zakat haji tidak sah. Bertaubah kemudian daripada i'tiqad yang salah, dia wajib kena qada sembahyang puasa zakat dan haji. Yang comel pekah, tapi i'tiqad yang salah yang kafir ijma' ulama. Orang kafir sah sembahyang, sah puasa, sah zakat, sah haji. Kafir ni ada 2. Hak kafir penyembah berhala tu terang-terang zahir dia kafir, i'tiqad dia kafir. Sekarang ni hak zahirnya Islam, yang diwarisi dari ibu bapa. Iman i'tiqad macam mana? Tiba-tiba orang Islam i'tiqad ia kafir. Kalau penyembah berhala tu tak ada bahagian, tak bicara doktornya. Mana i'tiqad yang salah, hak kafir ijma' ulama, seperti tak ada Tuhan atau syak padanya. Jadi i'tiqad tak ada Tuhan atau syak padanya. Syak ada Tuhan, ya, tak ada Tuhan mungkin. Tu kafir tu. Tak ada ke orang Islam yang i'tiqad tak ada Tuhan ataupun syak? Apa tak ada orang Islam? Hak ni beratlah. Hak ni saya biasa cerita. Orang Islam macam kita. Naik ke atas tu Islam belaka sampai ke berapa lapis tak tahu lah, macam kita lah. Ada ni? Kita ni, tok kita yang keberapa sebenarnya mu'alaf masuk Islam? Malaysia ni 500 tahun kan? Ke berapa tahun? 500 tahun. Begitulah sejarah, balik pada sejarah lah tu. Tahu? Tok yang keberapa hak mu'alaf? Ni tok kita yang berapa mu'alaf? Tanya tu tak ada seorang boleh jawab. Kalau 500 tahun, berapa generasi? 10 generasi. Tok yang ke-10 tau. Hak mu'alaf. Dia adalah tak tahu. Orang ni macam kita juga, keturunan Islam. Tapi semayang puasa jauh sekali. Bukan semayang puasa, Fatihah tak pandai baca, tahiyat tak pandai baca, mengucap pun tak pandai nak mengucap. Minum arak, berjudi, tubuh penuh dengan tulisan. Bukan tulisan ke? Tatu gitulah tubuh. Orang Melayu. Tapi Melayu hak sebelah pulau, hak sebelah lagi tu, dia panggil apa? Malaysia Timur. Malaysia apa panggil tu? Orang Melayu. I'tiqad macam mana? I'tiqad wallahu a'lam lah. Tapi kalau di i'tiqad dia tak ada pun pegangan dia Tuhan ada, Tuhan tak ada ke? Dia tak ada di hati dia buat Tuhan ni. Tak ada. Contoh ni, tak kata orang Saning tu gitu. Kalau begitu,
Dia tetap orang Islam pada zahir, tapi kafir di sisi Allah ni. I'tikad yang salah. Islam pada zahir dengan makna kalau orang Islam lain nak berkahwin dia sah. Kalau dia mati saja, jenazah dia nak macam mana? Di tubuh dia ada tulisan macam-macam, ada gambar macam-macam, dia orang Islam. Bila mati nak macam mana orang Islam ni? Mandi, kapang, sembahyang ke bumi. Zahir dia orang Islam. Islam ni mana? Mengucap pun tak pandai. Islam yang diwarisi daripada ibu bapa. Islam automatik dia panggil. Islam mana? Islam tanpa mengucap. Islam yang kena mengucap ni orang kafir asal. Orang kafir asal nak masuk Islam kena mengucap. Adapun kalau mak ayah tu Islam, anak dalam perut tu Islam dah. Umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan mati dalam kandungan ibu. Itu adalah mayat orang Islam. Kena mandi, kena kapang, kena semayang, kena ke bumi. Islam ni mana tu? Mengucap apa? Kalau budak awal lahir setahun 2 tahun tak nak mengucap lagi. Tapi orang Islam kedok, dia bukan Islam dengan mengucap. Dia Islam automatik daripada ibu bapa. Islam yang bermula dengan mengucap 2 kalimah syahadah, orang kafir asal nak masuk Islam. Jadi orang ni walaupun tak ada mengucap, dia orang Islam. Tapi i'tikad dia macam mana? Tuhan ada, Tuhan tak ada. Ada. Dia tidak i'tikad pun tak ada Tuhan, tapi dia tak i'tikad pada Tuhan. Kafir. Ni seperti tak ada Tuhan. Dia i'tikad tak ada Tuhan. Dia tak ada tahulah Tuhan ada. Tak tahu. Tak i'tikad pun Tuhan tak ada. Tak cara pun. Tuhan ada ke Tuhan tak ada, peduli apa kau nak makan kena kerja. Kena kira. Misal lah, sekarang di i'tikad tak ada Tuhan. Tak jawab. I'tikad tak ada Tuhan. Tak jawab. Kafir tu. Pada ni. Hak jawab ni bagian zahir. Dia kalau dia gitu. Dia kena i'tikad 2. Yang pertama, i'tikad Tuhan ada. Yang kedua, i'tikad tak ada Tuhan dok sama sekali. Itu i'tikad kita. Yang pertama, i'tikad Tuhan ada. Yang kedua, i'tikad tak ada Tuhan dok sama sekali. Sama ada di i'tikad tak ada Tuhan memang kafir. Tapi kalau dia i'tikad tak ada Tuhan pun tak tahulah. I'tikad tak Tuhan ada dok juga. Kafir. Tapi dia tak i'tikad tak ada, tetap kafir sebab dia wajib i'tikad. Yang pertama, Tuhan ada. Yang kedua, tak ada Tuhan dok sama sekali. Usah iman. I'tikad Tuhan sedia. I'tikad Tuhan tidak baharu. I'tikad Tuhan kekal. I'tikad Tuhan tidak binasa. Ini baru sah i'tikad, sah iman. Dia tidak i'tikad ada Tuhan. Berarti dia i'tikad tak ada Tuhan. Kalau kita katalah tak ada Tuhan pun dok juga, tapi ada Tuhan dia tak i'tikad, kafir lah. Ada ni. Sama je lebih kurang kalau dua tu dok. Atau syok padanya. Syok ni sama berat. Nah, syok ni sama berat. Mana ni? Syok ni sama berat. Tuhan ada 50%, Tuhan tak ada 50%. Tapi dia bukan syok kafir. Zong pun kafir lagi. Ini syok ni. Zong pun kafir. Pada zong. Berat sebelah ada, tapi tak yakin. Kafir lagi. Syok ni 50-50. Kan kita ada waham, syok, zon, yakin. Ingat tu. Waham, syok, zon, yakin.
Syok 50-50. Yakin 100%. Pandai ni. Zon dengan waham, waw, he, mim. Wahmun. Waham dengan zon. Zonnun. Waham dengan zon ni sebelah menyebelah. Zon ada Tuhan 90%. Waham tak ada Tuhan 10%. Gitu lah. Pandai ni. Zong ada Tuhan 99%. Waham tak ada Tuhan 1%. Ada. Zong dia panggil. Bukan syok kafir. Waham kafir lagi. Ada ni. Syok ni 50-50. Bukan syok kafir. Waham, zong tu kafir lagi. Syok sama telah lah kafirnya. 99% dicaya Tuhan ada. Tapi ada kemungkinan kecil Tuhan tak ada sebab tak pernah tengok. Tu kafir lagi tu. Nak sahnya yakin, jazam 100% Tuhan ada. Baru sah iman. Dia kalau pekoh memang zong je pekoh ni. Rata air ketika berwuduk mandi wajib, zong tak syarat yakin. Suci pakaian badan tempat, zong tak syarat yakin. Tu pekoh. Akidah kena yakin. Bukan syok. Zong pun kafir lagi. Zong akan ada Tuhan sekadar 90%. Kafir. Dia kena yakin, jazam, putus di hati Tuhan ada, baru sah iman. Kemudian kafir ni yang syok lah. Kalau mari lintasan tu dimaafkan. Dia kadang-kadang banyak gangguan. Dia mari lintasan. Tak ada Tuhan makali. Mari lintasan. Tu dimaafkan. Sebab khawatir ni dipanggil benda ittirari. Ada lintasan dipanggil benda ittirar, dipanggil benda ittirar. Dia ada benda ikhtiari, ada benda ittirari. Ini semua panggilan-panggilan istilah ilmu ni kena ingatlah. Ikhtiari zahirnya kita memilih. Ittirari ni kita tidak memilih, dia mari. Bukan kita sengeleng nak jadi mari lintasan. Ada ke tak ada Tuhan? Sengeleng ke? Memilih untuk terlintas di hati seumpama tu. Dok, tak cakap nak tolak. Dah ni. Tolak punya tolak. Mari juga lintasan. Itu dia panggil apa tu? Khawatir lintasan. Khawatir lintasan dipanggil istirariyun. Benda yang bukan pilihan. Itu syarak tidak ambil hukum. Ada syarak tidak ambil salah. Itu syarak maafkan. Kalau mari lintasan. Ada orang yang dicuba, diuji dengan Allah. Mari lintasan macam-macam. Ada dok Tuhan ni. Dia mari lintasan seumpama tu. Itu kena berobat kot tu. Dia kadang-kadang perkara-perkara ni dia ada unsur luar. Dia ada benda yang tak normal lah. Kadang-kadang ada penyakit lama-lama yang ditinggalkan oleh orang dahulu. Orang dahulu ni kadang-kadang dia banyak pakaian kan. Ada ni? Banyak pakaian. Dia panggil apa? Syarat tubuh. Dia panggil syarat tubuh tau. Dia banyak pakaian. Dia panggil syarat tubuh. Banyak peneman. Orang dulu-dulu ni jangan main. Orang dulu nak make up, dia ada ilmu lain. Orang sekarang nak make up, ada duit je cukup lah. Tak payah carilah syarat tubuh ke dah payah. Syarat duit. Dulu ada syarat tubuh. Jangan main orang dulu. Laki dia berapa orang? Tu laki dia berapa orang? Ada orang. Bini dia berapa orang? Hebat orang dulu, jangan main.
Dia ada macam-macam lah. Makan. Sekarang ni dah. Janji ada duit, janji ada kereta besar. Tak apa lah. Syarat sekarang ni. Syarat duit, syarat harta sekarang ni. Jadi orang dulu ni kadang-kadang ada mainan-mainan. Mainan ni akan merosakkan, memudaratkan generasi kemudian. Makhluk-makhluk aluh ni makhluk Allah Ta'ala belaka. Makhluk tak boleh bekas sama sekali, tu pegangan kita. Tapi asbab ada ni. Orang kemudian dia apa? Tak tahu paleka orang panggil, tak tahu. Kena-kena di dia tu ada yang menumpang. Menumpang tu daripada mana? Daripada yang terdahulu yang meninggal, dia menumpang pula di generasi kemudian. Ni mari lintasan pelik-pelik ni, Tuhan tak adaklah begitulah, beginilah. Pandai pula dia tarik. Pergi ambil sini, pergi buat amal ni, pergi cari hak ni. Amalan ni. Dia pun carilah. Belajar dak apa dak, cari zikir. Apa ni? Ada tarikan daripada dalaman. Yang tarik daripada berzikir. Yelah, tarik daripada berzikir. Ditarik daripada belajar fardu ain. Dak. Nak sebab tu Zahir nampak betul. Jangan. Ada orang yang mudah terpedaya. Bagus dia terpenemang dia. Dia cerita lah, Ustaz bagus. Saya tidur subuh dia yang kejutkan. Kalau saya lambat semayang, dia peringatkan saya. Kalau saya lalai, dia peringatkan saya. Maknanya kalau baca Quran, dia suka. Kata kita dalam agama tidak perlu penemang. Kata itu makhluk haluh, kita tak tahu dia pasal mana. Dia hala kebaikan. Tapi dia ada satu syarat pelik, dia kata. Apa syarat peliknya? Dia kalau nak berkahwin boleh. Tapi untuk memastikan berkahwin tu, kalau boleh anak tak menyebabkan anak tu kena musibah, dia kena mengandung dulu baru berkahwin. Dia suruh gitu, barulah anak tu selamat. Lepas tu dia kata, boleh dah Ustaz. Boleh apa tu? Zina haram besar-besar. Kalau kata boleh, bortak jadinya, kata. Nampak dok situ tu? Dia nak pergi ke mana? Tapi dia tak percaya. Dia percaya pada doktor juga. Sebab apa? Lama doktor tolong dia. Nasihat ke dia, kejutkan dia tidur, peringatkan lala daripada dia lala. Nampak molek. Pandai ni. Macam-macam orang ni sombong ni kadang-kadang peninggalan dia cari amal. Lepas tu boleh. Dia pun rasa. Mana dia masuk dengan hak duduk dengan dia tu. Sebenar ke tak? Ni. Banyak tipu daya. Ni daripada ada peninggalan. Tapi orang kemudian dia tak tahu. Atau timbul macam-macam. Timbul Tuhan ada ke tak ada. Jadi ni stres. Kata berubat. Lepas berubat tu alhamdulillah tak ada dah. Tapi macam mana hukum ketika mari lintasan. Syarak tidak ambil salah. Syarak maafkan. Sebab bukan kita memilih. Dia terlintas mari. Lintasan mari semua. Kalau kita sujud lama sikit, mari lintasan. Tuhan ada depan kita. Dah hadis sebutkan yang sehampir-hampir Allah Ta'ala dengan hamba dia ketika hamba disujud. Tersujud lama, mari berasa. Macam Tuhan mari dekat kepala kita. Ni. Lintasan belakang tu. Berdosa ke? Tak. Itu bukan pilihan kita. Kita tolak sangat-sangat, kita jaga sangat-sangat, tapi dia mari lintasan. Syarak tidak ambil salah. Apa peringkat lintasan Tuhan tak ada lintasan. Itu syarat tidak ambil salah, tapi kena jaga. Sebab lintasan tu bukan berhenti setakat tu. Dia ada susulang. Akhirnya bosan. Pakai tak ada Tuhan senang serabut Ada ni. Mula lintasan. Lama-lama jadi bosan, serabut, pening, kepala stres. Bahkan tak ada senang. Allah. Ni. Dia main lintasan.
Aku ni Islam lagi ke kafir dah? Aku ni Islam lagi ke kafir? Ni dia mari daripada penyakit tu, penyakit peninggalan lama. Aku ni Islam lagi ke kafir dah? Mari lintasan gitu. Pakai kafir terus senang. Bosan main duduk. Mana kena berobat lah. Cuma lintasan mula-mula tu memang syarat tidak ambil salah. Sebab tu benda yang iktirari, bukan benda ikhtiari, bukan pilihan. Ada ni. Hak syok ni memang pegangan dia gitu. Tuhan ada, Tuhan tak ada, boleh belaka. Dia kalau kata ada, dia boleh terima juga. Tak ada, mungkin juga. Mungkin tak pernah tengok. Mungkin tak pernah tengok. Itu syok. Bukan syok. Zong pun masih lagi kafir. Dia wajib yakin ada Tuhan. Baru sah iman. Atau pada satu sifat daripada segala sifat yang telah ijma' atasnya. Seperti wahdaniyah qudrah. Atau pada satu sifat. Ataupun syok pada satu sifat dari segala sifat yang telah ijma' ulama atasnya. Dia tidak berpegang ataupun syok. Allah Ta'ala ni sedia kala dia tidak berpegang ataupun dia syok, kafir. Allah Ta'ala ni kekal, dia tidak berpegang ataupun dia syok, kekal ke binasa Allah ni, kafir. Situ wahdaniyah, Allah Tuhan yang satu, dia tidak berpegang Tuhan satu ataupun dia syok, kafir. Hak sifat-sifat yang ijma' ulama. Wallahu a'lam.